Nama saya Nursyidina Alam binti Sehari, bernombor matrik 273-623. Nama saya Nordini Nadira binti Muhammad Talha, bernombor matrik 281540. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Farhani binti Nik Ahmad Sahimi, bernombor matrik 281542. Nama saya Fatimah binti Abdul Latif, bernombor matrik 281564. Assalamualaikum, saya Nur Syafina binti Hamzah, nombor matrik 23131. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Seri Alia binti Muhammad Tajuddin. Usul dari segi bahasa membawa maksud asas, manakala fiqh dari segi bahasa membawa maksud mengetahui sesuatu perkara. Hasil daripada gabungan usul dan fiqh ia terbentuk usul fiqh. Usul fiqh bermaksud ilmu tentang kaedah mengistinbat hukum-hukum syarak berkaitan dengan mukallaf dari dalil-dalil tafsili. Hukum mempelajari ilmu usul fiqh adalah fardu kifayah. Terdapat dua cara penulisan usul fiqh, iaitu melalui tariqah mutakallimin dan tariqah al-ahnaf. Tariqah al-mutakallimin ia dimulai oleh para ulama Syafi'i, di mana mereka menghubungkan dalil dan akli. Seterusnya, mereka juga membina kaedah-kaedah usul fiqh serta mengukuhkannya dengan dalil nakli dan akli, justru dijadikan asas dalam menyelesaikan masalah hukum. Mereka tidak memasukkan masalah fiqh, bahkan dibiarkan berasingan dalam kitab-kitab fiqh. Antara karya-karya yang termasuk dalam kumpulan ini ialah Al-Mahsul oleh Fakhr ad-Din Ar-Razi dan seterusnya. Tariqat Al-Ahnaf pula, ia tentang kaedah-kaedah usul fiqh yang dibuat berdasarkan hukum-hukum yang telah diputuskan oleh imam-imam mazhab mereka. Gabungan antara dua kitab tersebut ialah karya dalam bentuk Kitab Al-Muwafaqat oleh Al-Imam Al-Syabibi yang telah menggabungkan usul al-fiqh dan maqasid al-syariah dan selainnya. Ilmu usul fiqh diasaskan apabila ilmu usul al-fiqh disusun sebagai satu ilmu yang tersendiri di dalam sebuah kitab yang berjudul Ar-Risalah karangan Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Kitab ini membincangkan tentang Al-Quran dan As-Sunnah dari segi kehujahan serta kedudukan kedua-duanya sebagai sumber penentu hukum. Beberapa skop perbahasan ilmu usul fiqh antaranya ialah dalil-dalil syarak yang merangkumi dalil-dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati. Seterusnya, hukum-hukum kulli yang merangkumi hukum taklifi dan hukum wari'i. Terdapat 4 sejarah perkembangan ilmu usul fiqh, iaitu pada zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in dan seterusnya zaman kemunculan ilmu usul fiqh. Pada zaman Rasulullah, hukum-hukum diambil daripada wahyu iaitu Al-Quran dan diperjelaskan oleh baginda Rasulullah SAW iaitu As-Sunnah. Segala masalah yang timbul akan dirujuk kepada Rasulullah SAW dan baginda akan menjawab terus berdasarkan ayat Al-Quran yang diturunkan atau penjelasan oleh baginda sendiri. Namun terdapat sebahagian sahabat yang tidak dapat merujuk kepada Nabi lantaran berada di tempat yang jauh daripada baginda. Misalnya Muaz bin Jabal yang diutuskan ke Yaman. Baginda membenarkan Muaz berijtihad dalam perkara yang tidak ditemui ketentuan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Terusnya ialah pada zaman sahabat. Apabila Rasulullah SAW wafat, segala masalah yang timbul dan diragui akan terus dirujuk kepada para sahabat. Hal ini kerana mereka mampu mengistinbatkan hukum terus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kerana penguasaan bahasa Arab oleh mereka sangat baik. Mereka juga mempunyai pengetahuan tentang sebab an-nuzul sesuatu ayat atau sebab wurud al-hadis. Mereka juga digelar sebagai perawi hadis. Sekiranya mereka tidak menemui sebarang ketetapan hukum tentang sesuatu masalah, mereka akan berijtihad dengan menggunakan kaedah qiyas. Inilah cara yang dilakukan oleh para mujtahid dalam kalangan para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman bin Affan dan seterusnya. Sekiranya mereka mencapai kata sepakat dan suatu hukum, maka berlakulah ijma'. Pada zaman tabi'in, cara ulama' mengambil hukum tidak jauh berbeza dengan zaman sahabat kerana jarak masa mereka dengan kewafatan Rasulullah SAW tidak terlalu jauh. Yang membezakannya ialah sekiranya suatu hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma', mereka akan merujuk kepada pandangan para sahabat sebelum berijtihad. Oleh sebab itu, idea untuk menyusun usul fiqh belum lagi muncul ketika itu. Inilah cara yang digunakan oleh para mujtahid dalam kalangan tabi'in seperti Said bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubayr, Al-Qadi Syarih dan Ibrahim An-Nakahi. Seterusnya, pada zaman kemunculan ilmu usul fiqh, pada akhir kurun kedua hijrah, keadaan umat Islam semakin berubah. Bilangan umat Islam semakin bertambah sehingga menyebabkan berlakunya percampuran antara orang Arab dan orang bukan Arab. Kesannya, pengasuhan bahasa Arab dalam kalangan orang-orang Arab
sendiri semakin menjadi lemah. Ketika itu timbul banyak masalah baru yang tiada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas. Hal ini menyebabkan para ulama mula menyusun kaedah-kaedah tertentu yang dinamakan ilmu usul fiqh untuk dijadikan landasan kepada ijtihad mereka. Umum, manakala kawaid fiqh iaitu kaedah fiqh pula diibaratkan seperti hukum hakam yang bersifat umum. Okey. Yang kedua, fokus perbincangan bertopik ataupun maudhu' bagi ilmu usul al-fiqh adalah dalil dan juga hukum. Manakala kaedah kawaid fiqh lebih tertumpu kepada perbuatan mukallaf. Yang ketiga, sesungguhnya kebanyakan permasalahan usul al-fiqh tidak berkhidmat untuk membawa kepada hikmah, pensyariatan dan juga tujuannya. Ini berbeza dengan kawaid fiqh yang mana ia memberi pengenalan akan jalan untuk sampai kepada rahsia ataupun hikmah di sebalik hukum hakam syarak, serta ia berkhidmat kepada maqasid al-syariah yang bersifat umum dan juga khusus. Okay, saya akan menjelaskan fungsi usul fiqh. Baiklah, secara umumnya usul fiqh ni dia istinbat hukum lah kan, tapi sebenarnya dia ada banyak lagi fungsi lain. Antaranya, usul fiqh ni dia menyusun secara tepat usul-usul pendalilan. Contohnya, usul fiqh ni dia terangkan dekat kita dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan dia membezakan dalil-dalil sunnah yang sahih dengan yang dhaif. Seterusnya, usul fiqh ni dia dapat menghalang daripada berlakunya salah tafsir nas-nas Al-Quran, macam salah tafsir sunnah. Selalunya kan orang macam tafsir ikut hawa nafsu, macam guna akal semata-mata, tak boleh macam tu. Seterusnya, usul fiqh ni dia membantu memberikan penjelasan kepada macam orang yang nak tahu, macam kita kan, orang awam lah kan. Macam mana cara untuk menghimpunkan antara dalil-dalil yang kita nampak secara zahirnya yang ada percanggahan. So, secara tidak langsung kita tahulah sebab-sebab membawa kepada perbezaan dalam pendapat antara kalangan para ulama. So, bila kita dah tahu, so kita pun boleh avoid lah benda yang macam taksub dengan pendapat ulama dan macam itulah yang macam obses dengan ulama kan. So, usul fiqh ni juga yang paling penting, dia menjaga syariah Islamiah lah. Sebab macam dengan adanya usul fiqh ni kita boleh hindari daripada orang salah guna, macam tu lah, macam tadi lah, macam salah tafsir tu kan. Contoh yang paling senang kita boleh ambil merokok. Kan zaman sekarang ni macam ada lagi orang yang merokok, vape, pot semua tu kan. Memang kalau kita tengok dalam Al-Quran memang dia tak ada state tau, like exactly merokok tu haram, merokok tak boleh, tak ada kan, tak cakap. Tapi dalam Quran ada sebut larangan daripada membinasakan diri, macam tu kan. Bukan tu je, kita tahu kan kalau merokok je dah berapa, lepas tu kalau sebulan dah berapa kali beli. Lepas tu kalau bukan merokok, vape tu kan, apa pot semua tu, diorang kan ada flavor diorang tu kan. Flavor tu je dah berapa, kan. Sama lah juga macam rokok, sebulan berapa kali beli. Memang dalam membazir, dalam Quran memang tak ada cakap yang haram rokok semua tu kan. Tapi dalam Quran ada cakap tak boleh membazir. So macam tu lah. So kalau kita guna kaedah usul fiqh ni, dia membawa kepada larangan dengan erti kata pengharaman. So daripada situlah mufti, ulama mengharamkan rokok. Macam tu lah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Antara kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh ialah dapat mengetahui kaedah-kaedah hukum dan cara yang telah digunakan oleh para mujtahid supaya tidak bertaklid.
Ilmu usul fiqh mampu memelihara agama Islam dari penyalahgunaan dalil oleh ulama-ulama palsu. Selain itu, ilmu usul fiqh membolehkan pentarjihan terhadap pandangan para ulama pada zaman silam mampu dilakukan. Pada masa yang sama, kekuatan dan kelemahan terhadap sesuatu pendapat sehingga membuatkan pentarjihan berlaku yang bersesuaian dengan zaman, tempat dan situasi semasa mampu diketahui. Ilmu usul fiqh membolehkan hukum hakam Islam yang bersifat sementara dan setempat mampu diistinbatkan, dan kita sebagai seorang Muslim juga mampu menghargai pandangan ulama silam sehingga tidak menghukum mereka sesat dan sebagainya. Akhir sekali, kepentingan pelajari ilmu usul fiqh ialah ianya mampu memberi kesedaran kepada orang awam bahawa hukum Islam ini tidak boleh direka cipta oleh akal manusia, tetapi ianya boleh disandarkan kepada kaedah yang bersumberkan wahyu. Saya akan menyambung tentang usul fiqh, iaitu tentang tokoh-tokoh usul fiqh. Okey, tokoh yang pertama ialah Imam Asy-Syafi'i. Nama sebenar Imam Asy-Syafi'i ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau telah dilahirkan di Gaza, Palestin pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi. Beliau mempunyai pertalian darah Quraisy dan hidup tanpa sempat melihat ayahnya. Pada umur 10 tahun, ibunya membawanya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan selepas itu beliau menetap di sana untuk ilmu. Di Mekah, Imam Asy-Syafi'i memulakan perguruannya dengan Muslim bin Khalid Al-Zanji, iaitu mufti kota Mekah ketika itu. Pada usianya 15 tahun, beliau telah menghafal keseluruhan kitab ilmu yang sangat terkemuka pada ketika itu, iaitu Al-Muwatta, hasil karangan Imam Malik bin Anas. Kemudiannya, dia berhijrah ke Madinah untuk berguru pula dengan penulis kitab tersebut, iaitu Imam Malik, sehinggalah kewafatannya pada tahun 179 Hijrah. Ketokohan Imam Asy-Syafi'i sebagai murid terpintar diiktiraf ramai. Imam Asy-Syafi'i mengambil alih kedudukan Imam Malik bin Anas sebagai guru di Masjid Nabawi di Madinah, sehinggalah beliau ditawarkan satu kedudukan jawatan oleh Gubernur Yaman. Jawatan Imam Asy-Syafi'i di negeri Yaman tidak lama kerana Imam Asy-Syafi'i telah difitnah sebagai pengikut mazhab Syiah. Imam Asy-Syafi'i dibawa menghadap kepada Khalifah Harun Ar-Rasyidin dan beliau berjaya membuktikan kebenaran dirinya. Kehandalan serta kecekapan Imam Asy-Syafi'i bela diri dengan pelbagai hujah agama menyebabkan Harun Ar-Rasyidin tertarik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dibebaskan dan dibiarkan bermastotin di Baghdad. Imam Asy-Syafi'i telah berhijrah ke Mesir pada tahun 188 Hijrah. Sebelum itu, beliau telah singgah ke Mekah dan di sana beliau diberi penghormatan dan dipelawar memberi kelas pengajian agama. Imam Syafi'i mula diiktiraf sebagai seorang imam pada tahun 194 Hijrah. Imam Syafi'i kembali semula ke Baghdad dan beliau dipelawar untuk memegang jawatan qadi bagi dinasti Abbasid. Namun beliau menolak dan hanya singgah selama 4 tahun di Baghdad. Imam Asy-Syafi'i kemudiannya kembali ke Mesir dan memusatkan ajarannya di sana. Beralih kepada tokoh usul fiqh yang kedua, iaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi atau Abu Hanifah atau nama sebenarnya ialah Nu'man bin Sabit, telah dilahirkan pada 80 Hijrah bersama 699 Masihi dalam sebuah kampung bernama Anbar di Kufah, Iraq, iaitu ketika zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau berasal dari keturunan Parsi dan merupakan ulama terkenal Islam yang mengasaskan mazhab Hanafi. Gelaran beliau sebagai Abu Hanifah diambil kerana beliau sentiasa membawa dakwat ke mana sahaja beliau pergi untuk mencatat ilmu yang dicari dan diperoleh. Mazhab beliau menjadi ikutan paling ramai di dunia. Beliau juga mendapat gelaran Abu Hanifah kerana mempunyai seorang anak bernama Hanifah, dan Hanifah itu bermaksud cenderung agama. Beliau terkenal dengan sifatnya yang suka menghulurkan bantuan dan rajin berusaha serta mempunyai cita-cita yang tinggi dalam hidup. Beliau pernah dipujuk oleh Khalifah untuk memegang jawatan dalam kerajaan tetapi ditolak kerana bimbang dirinya dipergunakan oleh Khalifah. Beliau meninggal dunia pada 150 tahun Hijrah bersamaan 767 Masihi di penjara ketika usianya 70 tahun dan dikebumikan di Baghdad. Mazhab beliau tersebar di negara-negara Islam dan berpengaruh di Iraq. Selain itu, mazhab beliau juga merupakan mazhab rasmi kerajaan Uthmaniyah serta jajahan takluknya seperti
seperti Mesir, Lubnan dan Syria. Beliau sempat belajar dengan beberapa orang sahabat Nabi SAW, termasuk Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa, Sahal bin Abi Sa'ad, Abdullah bin Al-Harith dan Abdullah bin Anas. Kecintaan beliau terhadap ilmu telah membawa beliau untuk menuntut ilmu dengan 200 orang ulama, termasuk para sahabat dan tabi'in. Beliau bukan sahaja mempelajari ilmu tauhid, Al-Quran dan hadis, namun mahir juga dalam bidang sastra. Beliau pernah berguru dengan Hasad bin Sulaiman selama 20 tahun sebelum mengambil alih tempat gurunya itu setelah gurunya meninggal dunia. Beliau juga terkenal dengan kebijaksanaan beliau dalam membezakan hadis sahih dan juga sebaliknya kerana beliau sangat berhati-hati dalam menentukan sesuatu hukum mengikut martabat hadis. Berbekal kebolehan yang dimiliki, beliau berjaya menyusun ilmu-ilmu berkenaan hukum fiqh serta menjadi bab-bab seperti yang terdapat pada masa kini. Dan beliau merupakan ulama pertama yang menyusun kitab fiqh secara tersusun mengikut bab dan fasal. Antara karya-karya penulisan beliau ialah Al-Alim wal Muta'alim, Hasnat Fiqh Al-Akbar, Masail An-Nawadir, Masail Usul, Fatwa Al-Waqi'ah, Al-Kisanayat. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai tokoh sufi yang seterusnya, iaitu Imam Ghazali. Nama penuh beliau adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Al-Ghazali. Beliau dilahirkan pada 450 Hijrah bersamaan dengan 1059 Masihi. Beliau dilahirkan di sebuah kota Ghazala yang terletak di Tus wilayah Khurasan. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang pedagang dan berdagang hasil tenunannya sendiri. Ayahnya juga seorang yang taat pada agama. Oleh itu, ayahnya telah menghantar Imam Ghazali dan juga saudaranya Ahmad kepada seorang temannya yang juga seorang ahli tasawuf untuk mendapatkan bimbingan dan didikan kepada Imam Ghazali. Pada tahun 484 Masihi Hijrah, beliau telah dilantik atau diangkat sebagai seorang guru besar di sebuah madrasah nizamiyah, iaitu di mana madrasah tersebut pernah menjadi tempat beliau menuntut ilmu. Beliau diangkat menjadi guru besar setelah kewafatan gurunya. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pelajar yang cemerlang dalam sebuah universiti yang terkemuka ketika itu, dan beliau telah mempelajari pelbagai ilmu, antaranya Sahih Al-Bukhari, Sunan Abi Dawud, Maulid An-Nabi dan Sahih Al-Muslim. Terdapat banyak kitab-kitab yang telah dikarang olehnya, antaranya adalah Kitab Al-Mustafa, Kitab Al-Mahful dan Kitab Al-Ma'luf fi Khilafiyah. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai tokoh sufi yang seterusnya, iaitu Imam Maliki. Imam Maliki dengan nama penuhnya Malik bin Anas bin Abu Amir, lahir di sebuah kota yang terletak di utara Madinah, iaitu kota yang bernama Zulmawah. Beliau dilahirkan pada 93 Hijrah. Namun begitu, terdapat pandangan yang mengatakan beliau lahir pada 95 Hijrah. Maka di situ terdapat dua pandangan mengenai tarikh kelahiran beliau, iaitu 93 dan 95 Hijrah. Beliau mempelajari ilmu usul fiqh daripada gurunya, iaitu Rabi'ah bin Abdul Rahman. Mengikut para ahli usul fiqh, dalam mazhab Maliki, kias jarang digunakan. Bahkan mereka mendahulukan amalan penduduk Madinah berbanding kias. Antara kitab yang telah dikarang olehnya adalah Kitab Al-Muwatta, iaitu adalah kitab yang terhasil daripada gabungan hadis-hadis.